pernah dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar menjadi khalifah Islam yang kedua di Madinah, hidup kembali di negeri Melaka ratusan tahun sesudah itu. Inilah kehebatan kerajaan Islam Melayu Melaka. Wilayahnya luas, bermula daripada Kedah, masuk ke wilayah Sumatera, sampai ke selatan Filipina. Sebab itu Manila itu ada yang menyebut berasal dari istilah fi amanillah. Ini adalah kawasan yang aman dengan izin Allah. Dari kalimah fi amanillah jadi Manila. Ada riwayat ulama tulis dalam kitab dengan maksud ucapan seorang raja, hadza minallah. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya apabila Kristian melalui Jos Rizal menakluk Filipina, maka bertukar minallah ataupun fi amanillah ini menjadi Manila sehingga hari ini. Kerajaan Islam pernah juga mentadbir sampai ke Sabah. Kerajaan Melayu Islam Melaka mentadbir sampai wilayah Burma. Karena itu di Burma ada wilayah Arakan Yoma. Orang-orang Islam penuh di wilayah Arakan ini. Arakan itu dari kalimah rukun. Bahasa Burma kata Arakan yakni rukun, yang dimaksudkan dengan rukun Islam dan rukun iman. Ada 11 khilafah sultan Islam yang pernah memerintah di Burma. Kita telah ditipu oleh penjajah yang menjajah ke negara kita, yang mengubah fakta-fakta sejarah sehingga kita tidak tahu kisah yang sebenarnya. Sebut saja Burma diperkenalkan dengan jenderal tentera Ang Mong Saung Sung, semua keturunan ikan baung belaka. Inilah yang berlakunya. Nah, di mana Islam juga sampai di wilayah Maluku, sampai ke Kepulauan Ternate di Indonesia. Ini wilayah kerajaan Islam Melaka. Sampai ke India. Di India ada satu wilayah sebelum daripada ini dinamakan Madras. Madras ini asalnya adalah madrasah. Ramainya ulama-ulama mengajar di sana, menyebarkan Islam. Maka wilayah madrasah ini dikenali dengan madras. Bagi menghilangkan lagi istilah Islam, hari ini madras dia tukar pula ke Chinai. Kita tidak jumpa dah nama madras sampai hari ini dah. Bertukar jadi Chinai sekarang ini. Inilah dia kufar. Mereka menyusun dan mengatur. Islam pernah memerintah di tanah Melayu ini. Hadirin sekalian, sultan-sultan dan raja-raja Melayu yang memerintah dulu semuanya adalah dari kalangan para ulama. Kalau tidak ulama, sultan dikelilingi oleh para ulama. Ini sejarah. Sebab itu kadang-kadang ada betulnya filem Piramli itu. Tuan-tuan cuba recall balik, cuba ingat-ingat balik filem-filem Piramli, cerita raja-raja. Kalau Piramli buat, tuan-tuan tengok. Sultannya pakai surban, berjubah. Memang itulah asalnya sultan dan raja-raja Melayu. Kebanyakan mereka itu pergi mengaji di negeri Mekah. Penasihat mereka para ulama. Mereka belajar agama di Mekah. Hanya bila penjajah masuk, dan pada tahun 1874, dimeterikan perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor 1874 inilah yang telah menanam faham sekularisme dalam negara Malaysia kita, yang memisahkan agama dengan negara. Di mana dalam perjanjian Pangkor itu British meletakkan hal agama Islam serah kepada sultan dan raja-raja Melayu. Adapun soal pentadbiran dan pemerintahan hendaklah diserah kepada Residen Inggris. Betul? Itulah pemisahan agama dengan negara. Kita telah ditipu melalui perjanjian Pangkor ini. Sebab itu bangun orang-orang yang memahami, membunuh J.W.W. Bush sehingga berlakunya peristiwa di Pasir Salak ini. Memang Perak ini negeri yang bergolak.
Dia negeri yang menumpahkan darah sejak daripada dulu lagi. Bagaimana dicatatkan dalam buku sejarah, zakat padi pernah diambil daripada Sungai Manik, daripada wilayah Krian di negeri Perak. Kemudian zakat padi yang banyak ini dihantar ke istana, diserahkan kepada sultan. Bukan sultan ambil makan, tak. Dikumpulkan sebagai pusat pemerintahan di istana sultan dan raja-raja Melayu. Kemudian sultan dengan penuh keadilan menurut hukum Islam membagi-bagikan zakat kepada asnaf yang berhak. Pernah disebutkan wilayah Bagan Datuk adalah di antara wilayah yang memberikan zakat buah kelapa yang paling banyak dalam sejarah di negeri Perak. Dihantar sebagai zakat buah-buahan, dilonggok dan dihimpunkan di istana. Dan ke bawah dulu Tuanku Sultan memfaraidkannya secara adil kepada semua rakyat yang ada di bawah takluk dan kuasa kerajaan Islam Melayu pada masa itu. Inilah kehebatan kita bangsa Melayu. Kerana Islam, bukan kerana bangsanya. Kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyebut minal mu'minina rijalun sadaqu. Di kalangan orang beriman itu ada yang benar janjinya dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang yang beriman itu jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Allah menyebut minal mu'min, dia tak sebut Melayu, dia sebut iman. Diambil atas perkiraan Islam. Apabila British masuk, diperintahkan semua ni serah kepada Residen Inggeris. Makanya lah bangun pemberontakan di kalangan para ulama. Kita temuilah nama kalau di Negeri Sembilan Tok Naning, Nak Kilau Tok Bahaman di negeri Pahang, Tok Janggut di negeri Kelantan. Digelar dia Tok Janggut kerana dia beragama, menyimpan janggut menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dikepung, dibunuh oleh Inggeris, digantung mayatnya di Padang Beng di Kota Baru selama 3 hari 3 malam. Bagi menunjukkan contoh siapa yang menentang Inggeris, inilah jawapannya. Mereka tentang Inggeris kerana bila diarah oleh Inggeris serah hasil ni kepada residen, hukumnya adalah haram. Kerana benda ni zakat, bukannya cukai. Yang boleh diambil oleh wakil residen kerajaan Inggeris. Itulah berlakunya pemberontakan, penentangan terhadap kerajaan Inggeris. Kita baca pula dalam buku sejarah Melayu, Tok Janggut apa semua inilah dianggap penderhaka pula. Inilah dia mereka mengubah sejarah. Matematik tuan-tuan ibu-ibu mereka tak boleh ubah. Kerana matematik ni dia tak boleh ubah fikrah rakyat ni. 2 kali 5, 10, dia tak jadi 7. Kalau 7, 2 tempat dia tak sampai Tanjung Butan. Tu aja. Tapi sejarah bila diubah, dia boleh mengubah fikrah. Ini dia. Mereka menutup kehebatan ulama-ulama yang pernah memerintah di negeri Melaka, kerajaan Islam Melayu. Pusat pengkalan pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara ini di Ayutthaya. Ayutthaya pada masa itu tuan-tuan, sama macam Putrajaya hari ini. Dia menjadi center, pusat pemerintahan kerajaan. Dikatakan dalam sejarah, setiap 5 tahun sekali, kerajaan-kerajaan yang ada, baik Melaka, India, Makassar, Kepulauan Ternate, Maluku, dan seumpamanya Aceh, termasuk di selatan Filipina, setiap 5 tahun, seorang wakil kerajaan Islam ni dihantar akan memerintah secara berpusat di Ayutthaya. Digilirkan 5 tahun, 5 tahun. Tapi masa itu ada pilihan raya ke tidak, tak disebut. Dakwah kekal lagi, tak ada riwayat. Lihat di mana ini yang berlaku. Dan bagaimana pada masa itu di negeri Melaka ada terkenal seorang yang bernama Hang Tuah. Hang Tuah ni tuan-tuan, nama asalnya Said Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala. Said Abdul Rahman, seorang ulama
yang memahami Islam dan beramal dengan Islam. Hang Tuah pernah dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong di Ayutthaya. Ini dalam sejarah bagaimana luasnya kerajaan pemerintahan Islam Melaka ini. Dan di Ayutthaya diberi gelaran namanya Putra Narai. Ada sejarah jahat, dia kaitkan, dia kata nama Putra Narai ini menunjukkan Hang Tuah itu seorang Buddha. Tidak. Demi Allah, Hang Tuah seorang Islam. Syed Abdul Rahman nama dia. Dan nama kali Ustaz, bila dia pergi negeri itu ada gelaran untuk negeri itu. Diberi sebagai penghormatan kepada dia. Begitu juga dalam sejarah Islam, dia pernah memerintah dan menjadi orang besar bagi wilayah Aceh. Hang Tuah ini. Masa di Aceh dikenali nama dia Iskandar Mahkota Alam. Buku dalam buku sejarah tanah Melayu. Ini nama-nama Islam. Iskandar, kalimah alam. Ini adalah sejarah Islam. Kemudian kita melihat bagaimana kerajaan Islam Melayu Melaka sampai wilayah perbatasan selain Patani, naik menerjah masuk ke wilayah Thailand. Tuan-tuan, ibu negara Thailand itu namanya Bangkok. Orang Inggeris kata Bangkok. Bangkok itu bahasa Melayu, ada lurus, ada. Bangkok itu bahasa Melayu. Diambil daripada sebatang sungai di sana. Bila sungai ni nak mengalir masuk ke dalam laut, di bahagian hujung beberapa batu sungai ni bengkok. Masuk ke laut. Maka dinamakan orang-orang Melayu Islam di sana sebagai Sungai Bengkok. Itulah dinamakan ibu negara Thailand itu Bangkok. Inggris kata Bangkok. Itu adalah perkataan Melayu, tuan-tuan. Bagaimana Islam mentadbir, tapi ditutup sejarah ini. Yang ditunjukkan tempelnya, angkurnya. Dia tempat-tempat penyembahan orang-orang Siam dan sebagainya. Kalau kita menyerlah ke Indonesia, apabila adanya kerajaan Majapahit, pernah diperintah oleh Patih Gajah Mada. Tuan-tuan, perkataan Patih Gajah Mada ini diambil dari kalimah Gas Ahmada ataupun Gus Ahmada. Ingat nama Presiden Indonesia dulu Gus Dur ataupun Gas Dur, Gas atau Gus itu. Jadi namanya asalnya Gus Ahmada. Dicantumkan, ditulis dalam sejarah Patih Gajah Mada. Kemudian dikatakan dia ni keturunan Hindu. Sebenarnya namanya Ahmada, Ahmad. Mengambil nama gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja Islam yang pernah memerintah di sana. Sebab itu Hang Tuah pernah ada di sana tu berlawan Kerih Tamingsari itu. Ada kaitan pertemuan dua kerajaan Islam pada masa itu. Tapi kita diperkenalkan dengan Candi Borobudur semata-mata. Menurut kajian ahli-ahli sejarah, candi itu asalnya adalah diukir dan dibuat oleh orang-orang Yaman. Kalau kamu ke negeri Yaman, kamu akan lihat binaan Banain. Binaan di Yaman kebanyakannya macam tu, bertindan halu-halu kecil-kecil. Madain Saleh, tengok ukiran-ukiran wilayah-wilayah belah Yaman sana. Tapi mereka tukar jadi Candi Borobudur. Dan mereka memperakukan orang-orang Budar Angkor Wat lah yang buat. Padahal menurut sejarah, ulama-ulama dari Yaman datang memberi pandangan. Kerana Islam telah lebih awal maju dari segi tamadun. Seperti di Spanyol dan seumpamanya. Dan kerajaan Melayu Melaka ni tuan-tuan, bukan di Melaka tu aja. Luasnya kerajaan Islam Melayu Melaka ni bermula daripada Sungai Bujang sampai ke Kuala Perlis hari ini. Tuan-tuan tengok di Melaka ada satu bandar nama Bandar Hilir, kan? Makna Hilir Melaka kat situ. Hulu dia mana? Kampung Hulu Melaka di Langkawi, tuan-tuan. Demi Allah, itulah luasnya kerajaan Islam Melaka. Bukan di Melaka situ aja. Hulunya ada di Pulau Langkawi.
Kerana kerajaan Islam ni bermula di Kedah. Ini yang berlakunya. Gunung Jerai menjadi penghalang sehingga kawasan Langkawi menjadi pelabuhan bebas cukai yang terkenal di dunia. Tapi ditutup sejarah ini, kita ditipu lagi. Sebab itu tuan-tuan pergi Langkawi ada kampung Hulu Melaka. Subhanallah. Besarnya kerajaan Islam Melaka, tuan-tuan. Dan bagaimana ulama-ulama yang pergi menerjah menyebarkan Islam ini, mereka singgah di Kelantan, masuk melalui sungai daripada laut. Kemudian singgah di satu kuala. Mereka nampak penempatan macam pulau, maka dinamakanlah Pulau Melaka sampai hari ini. Sebab itu di sana lahir ulama yang pernah 23 tahun memerintah negeri Kelantan dari Pulau Melaka itulah. Ini sejarah Islam, tuan-tuan. Sebab itu jangan pelik, Kelantan tu kuat agama dia. Selangor insya-Allah akan menyusul, kita berazam. Kita akan lawan Kelantan dari segi kehebatan agama. Insya-Allah, saya yakin, tuan-tuan. Kami rasa lain ceramah sekarang ni. Saya tak nak ceritalah fadilat Ramadan ni, semua orang dah hafal lah. Bukan dah tahu, dah hafal. Kita keluar track sikit supaya melihat kita bangsa Melayu ni siapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan kaji pertempuran di antara tentera Islam dengan Portugis, sebenarnya sejarah mencatat bukan di Melaka. Pertempuran awal berlaku di Kuala Kedah, wilayah pusat kerajaan yang hampir dengan Ayutthaya di Burma. Di wilayah itulah Portugis turun, kemudian menerjah masuk dan meruntuhkan kerajaan Islam Melayu Melaka. Azan dikumandangkan daripada istana suatu masa, suatu ketika dulu. Kemudian Inggris datang untuk membunuh akidah umat. Dikirim seorang yang bernama William Farquhar, di mana Sir William Farquhar telah membina sebuah gereja dikenali sebagai gereja St. Paul. Ada lagi di atas bukit di negeri Melaka sekarang. Saya tidak perkauman, tuan-tuan, saya menyampaikan fakta sejarah. Di mana Sir William Farquhar ini membina negeri Melaka yang terbesar di wilayah Nusantara, kerajaan Islam Melayu Melaka. Di atas bukit itulah masjid yang dibina begitu besar. Ribuan jamaah boleh mendirikan sembahyang dalam satu masa. Tinggi di atas bukit dilaungkan azan. Mereka runtuhkan masjid itu. Kemudian mereka bina gereja St. Paul di sana. Kemudian berlakulah gerakan kristianisasi. Orang pertama yang dimurtadkan dalam sejarah Melaka ialah Munshi Abdullah, ataupun dikenali dengan nama Abdullah Munshi. Dalam kebanyakan buku sejarah dia tulis Abdullah Padri. Dia inilah yang diserat masuk dalam masyarakat untuk mengkristiankan orang-orang Melayu. Munshi Abdullah ini yang menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu dalam sejarah. Dialah yang awal buat di negeri Melaka. Sekali lagi kita ditipu dalam sejarah. Bila kita belajar tingkatan 1, tingkatan 2, buka sejarah Melaka, Munshi Abdullah. Dialah dianggap tokoh terbaik segala apa. Tali barut Inggris. Dia mengajar di Anglo Chinese School di Melaka dengan mengkedakan orang Melayu yang masuk Kristian sampai kelas tahap menjadi padri, bagi menyebarkan Kristian di kawasan Nusantara pada masa itu. Inilah kehebatan kita, tuan-tuan, orang-orang Melayu, orang-orang Islam dalam suatu sejarah. Kita mulia kerana kita menegakkan Islam itu. Kita tinggalkan Islam apa yang ada di Melaka sekarang, joget lambak je, tuan-tuan. Itu je lah. Lepas tu kita lembu, buat lagu, habis. Sebenarnya kita mulia dengan Islam. Marilah kita berpegang dengan Islam. Dan jangan sebagai orang Melayu yang pernah menegakkan kerajaan Islam di Nusantara, bila sebut politik, sikit politik, sikit politik. Kita je buat tak tahu ke politik ni, orang lain memberi perhatian. Kalau kamu buat lepas pandang, Yahudi Nasara akan ambil nanti.
Kita mesti berusaha tegakkan balik sistem khilafah ini. Jangan semayang tarawih berselawat aja. Tapi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tentang dan kita tinggalkan. Fahamilah bahawa Al-Quran yang kita baca adalah merupakan kitab yang mesti ditegakkan hukum dalam kerajaan dan pemerintahan. Kerana usaha bila itu kuasa Allah, usaha mesti kita buat. Hadirin sekalian, saya kira sekadar itu dulu. Saya mengaitkan solat dengan politik. Apabila ada imam, ada makmum, ada ketua, ada rakyatnya. Macam mana kita nak menafikan politik dalam Islam? Hadirin sekalian, sebagai penutup, suka saya menyebutkan, insya-Allah biiznillah, setelah daripada hari raya nanti, boleh jadi penghujung bulan 12, awal bulan 1, saya akan berangkat ke Yaman bersama isteri dan 3 anak untuk menyambung pelajaran di sana. 3 anak saya lelaki semua. Muhammad Iqbal, Muhammad Izzuddin, Muhammad Ikmal Sibri, begitu juga dengan Muhammad Ikhwan. Berlima lah saya dan isteri. Malu juga tuan-tuan belajar sekali dengan anak-anak, ya, tapi ilmu ni kita kena cari. Selagi belum puas, belajar lagi. Saya nak ambil takhasus dalam bidang sirah dan ulumul Quran, dan anak-anak ada bidang di masing-masing. Jadi tuan-tuan, saya mohon, kalaulah tidak berkeberatan kepada semua, dia untuk kita adakan sedikit kutipan derma selepas solat nanti, boleh jadi sejadah akan dibentangkan di belakang. Tidak banyak pun tak apa tuan-tuan ibu-ibu, saya hendakkan keberkatan Ramadan ini. Terima kasih atas sumbangan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, insya-Allah selepas solat witir nanti kita akan bentang sejadah bagi mengumpul dana menolong ustaz ke jalan fi sabilillah. Semoga diberkati Allah. Terima kasih. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah.